Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi bagi datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, dan sebagainya lah rakan-rakan saya juga. Kami bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan izin dan inayahnya dapat majlis dan program ini dilaksanakan, dan saya objektif program ini diadakan. Namanya saya mengatakan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Baginda Datuk Dr. PPPA yang telah sudi mengundang saya untuk turut sama menyumbang di dalam program yang saya fikir amat penting dan strategik dalam usaha untuk meneruskan pembangunan bakat di kalangan warga ataupun lapis kepimpinan penjawat awam ataupun perkhidmatan awam, khususnya dari skim PTD. Jadi saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah pada saudara-saudari datuk yang telah pun terpilih untuk menghadiri program ini, dan saya pasti dan saya yakin kehadiran saudara-saudari bukanlah secara kebetulan. Ya, itu penting. Saya tak fikir yang ada di dalam bilik ini hadir secara kebetulan atau sekadar untuk mencukupkan bilangan atau sekadar untuk meramai. Ada matlamatnya, ada strategic thinking behind kenapa program ini diadakan dan kenapa saudara-saudara pilih sebagai peserta. Jadi atas dasar itu dan atas semangat itu, sebagai peserta pada program ini, kita harus menyahut dan mengambil tanggungjawab yang sewajarnya. Mengapa kita berada di sini dan apa yang harus berlaku selepas kita beredar daripada program ini. Ini bukan satu untuk mengisi masa lapang atau untuk mengisi hujung minggu atau untuk dicatatkan dalam rekod perkhidmatan masing-masing dan sebagainya. Ianya lebih daripada itu. Dan saya ucapkan tahniah kerana tuan-tuan dan puan-puan telah pun terpilih, dan saya harapkan pemilihan ini akan membawa kepada satu penterjemahan masa hadapan bukan sahaja kepada tuan-tuan dan puan-puan, tapi juga kepada perkhidmatan PTD dan seterusnya kepada perkhidmatan awam. Semasa breakfast tadi, kita ada berbincang-bincang secara umum dan sebagainya, dan saya tertarik kepada satu pandangan yang menyentuh tentang evolusi. Ya. Jadi saya terpanggil dan segera melihat betapa kita ini dalam proses melalui evolusi daripada kurang baik kepada lebih baik, daripada kurang cekap pada lebih cekap, daripada tidak berapa berbakat pada lebih berbakat. Kenapa evolusi ini penting? Kalau kita lihat dalam konteks biologi dan sebagainya, kalau kita ini penjawat awam, kalau kita ini sebagai PTD, sebagai satu spesies, survival of the species bergantung kepada how well the species adapt to changes, perubahan yang berada pada persekitarannya yang mendatangkan impak pada spesies tersebut. Jadi dalam konteks yang luas, kita sebagai penjawat awam, pemimpin dan dalam perkhidmatan awam, dan dalam konteks yang lebih khusus sebagai spesies PTD, maka kita harus mengendalikan ataupun menjuarai proses evolusi yang berlaku kepada kita. Jika tidak, jawapannya amat jelas.
spesies itu akan terhapus daripada muka bumi. Mula-mula dia menjadi tidak relevan, kemudian secara perlahan-lahannya dia melalui fasa extinction. Jadi kita tidak mahu sama ada dalam konteks perkhidmatan awam ataupun dalam konteks PTD, kita sebagai pemimpin di dalam perkhidmatan awam dan juga pemimpin di dalam PTD membawa kepada evolusi yang negatif. Kita perlu membawa perkhidmatan awam ini dan juga skim PTD ini ke evolusi yang positif. Jadi ini sebahagian daripada mengapa program-program seperti ini diadakan, dan gunakan program-program seperti ini dan masa yang diperuntukkan itu untuk mendapat seberapa banyak pengalaman-pengalaman baru, sudut-sudut pandang yang baru, spektrum yang baru, perspektif yang baru daripada program-program yang telah disusun dalam tempoh 2 atau 3 hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan, saya diberi topik untuk bercakap berkaitan dengan pengurusan projek awam. Tapi sebelum saya pergi pada pengurusan projek awam, saya nak mengajak kita supaya sentiasa faham bahawa our business is about managing public fund to create values for the stakeholders, which is government of the day, dan juga to the rakyat ataupun kumpulan sasaran. Saya pegang kepada yang inilah. Itulah asas kita menjadi relevan. Itulah asas kita menjadi kewujudan kita, menjadi satu agent atau arms of the government untuk kita menguruskan dana awam. Saya katakan dana awam ni memang kita ni diselubungi oleh dana awam. Gaji kita, allowance kita, claim kita, benda-benda yang kita uruskan di pejabat, beli stapler, kertas, mesin fotostat, kereta, travel, jamuan, semua tu dana awam. Ya. Dana awam ni bukan hanya sekadar projek-projek pembangunan, itu pun dana awam. Tapi dalam ruang lingkup bajet negara, for example, hanya mungkin 30-40% saja yang terdiri daripada projek pembangunan ataupun dana pembangunan. Selebihnya adalah dana pengurusan. Kalau kita bercakap tentang kecekapan, impak, keberkesanan, menghapuskan ketirisan dan sebagainya, turut penting juga kita memberi perhatian kepada bagaimana dana-dana awam ni diuruskan secara holistik. Ya, bukan hanya yang bersifat berbilion-bilion, berjuta-juta dan sebagainya. Banyak perkara-perkara kecil yang lalu di atas meja kita tu sebenarnya mempunyai potensi, sekiranya tidak diuruskan dengan baik, akan membawa kepada ketirisan, pembaziran dan sebagainya. Saya ambil contoh semalam mesyuarat petang hari Jumaat JPICT. Adalah 35 orang dalam mesyuarat itu, bincang 3 paper. Hidangannya roti jala 4 keping dengan kuah kari, kopi. Tapi selepas 1,5 jam mesyuarat, hanya 7 atau 6 orang je yang makan. Yang lain tak usik. Sampai saya terpaksa ingatkan, please eat the calories in front of you. Ni sebab dia ada tulis kalori berapa, kalori berapa. Ni bila masing-masing tengok kalori banyak, semua tak nak makan. Diet lah konon kan. Jadi ini pun kita kena tengok, kan? Kena bagi pandangan, bagi bimbingan supaya ketirisan daripada pembaziran itu tidak berlaku. Memanglah dia kata tak apalah bos, nanti boleh bagi kerani, boleh bawa balik, driver boleh. That's not the intention. That is beside the fact. Tapi the original purpose of providing meals tu ataupun food tu ialah untuk orang yang datang mesyuarat. Tapi mereka tak makan. Petang pun macam tu, pagi pun macam tu. Jadi kita kena be observant, ya, kepada perkara-perkara yang membawa kepada ketirisan dana awam ni. We have to be observant. Kadang benda tu sebab alah biasa, nobody wants to tackle it. Atau dia kata alah dia remeh, takkan KSU, TKSU nak tengok benda tu, takkan KP nak tengok benda tu. No, kita kena ambil take charge dan kena lead the change and the transformation. Kena buat
Sebab itu dah biasa, kan? Itu dia punya comfort zone macam tu. Bila mesyuarat ada makanan, pagi mesyuarat pukul 9 ada nasi lemak, kan? Mesyuarat pukul 11.30 ada nasi ayam pula, kan? Petang kan mi kari. Satu, kenapa kita perlu entertain sampai begitu, ya? Kalau ia pun bagilah sikit-sikit, mungkin kuih, mungkin biskut, mungkin air, habis. Tak perlulah kita nak. Yang kita risaukan tu pembaziran. Jadi pembaziran tu yang kita kena. Jadi benda-benda ni contoh, ya, dalam ekosistem kita hari-hari. Jadi kita kena be meticulous, observant dan ambil tindakan supaya ni. Orang akan kata, alah ini 10-15 pinggan je. Tapi kita bercakap dalam ekosistem yang besar. Kita belanja berapa bajet kita setahun? Tahun ni berapa? 300 bilion. Kalau kita tidak berhati-hati dan katalah berlaku 5% aja ketirisan on average, 5% daripada 300 bilion berapa? Tuan-tuan dan puan-puan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 60 tahun, 100 tahun, boleh membiayai banyak benda-benda lain. Jadi kadang kita bercakap tentang rasuah, orang menyakau dan sebagainya, tapi kadang yang lalu di atas meja kita tu pun kita tak dapat kendalikan dengan baik. Jadi saya fikir itulah sebab tu saya tekankan tentang pengurusan dana awam. Lihat semua yang lalu di atas meja kita itu adalah about managing public fund. Jangan sampai kita biarkan atau kita terima itu sebagai norms, kebiasaan yang tak perlu diubah. There's nothing that we cannot change. Satu lagi, sejak November tahun lepas, MOF dah berikan kuasa kepada KSU untuk meluluskan beberapa anomali lah ataupun ketidakpatuhan dalam pengurusan perolehan kontrak dan sebagainya. Kadang dia tak tanggungkan ataupun dia tak buat bayaran on time ataupun dia buat silap, sistem EGPA tak luluskan, kena buat balik, kena dapat kelulusan KSU dan sebagainya. Pada setengah orang, tak apa, kita buat silap nanti KSU betulkan, KSU luluskan, sekarang dah best, tak payah pergi MOF. Tapi kita sebagai ketua, kita tak boleh anggap sebab kita ada kuasa, kita benarkan saja kelemahan seperti itu berlaku. Jadi kita kena betulkan, jangan jadikan dia sebagai budaya. Dan saya dapati 4 bulan saya di Kementerian Kerja Raya, ada bahagian-bahagian unit-unit ataupun pegawai-pegawai, memang dia saja yang kes dia je, kelemahan dia je yang sampai kepada KSU. Menunjukkan benda tu tak ada usaha untuk diperbetulkan dan diperbaiki. Jadi saya ambil pendirian dan ini tindakan yang tegas lah terhadap itu. Mungkin tak popular, tapi our job is not to become popular anyway. Yeah. Jadi kita ambil tindakan pemerintahan. You just imagine, benda tu, kelemahan tu berlaku di jabatan, contoh di Jabatan Kerja Raya Wilayah Persekutuan, di bawah, di peringkat PTPO, uruskan dia jaga kontrak biasalah, mesin air, air minum dekat pantry tu kan, tapi tak bayar kan. Tapi nak membetulkan tu kena pergi all the way sampai ke SU. You bayar antara dash PTPTO sampai ke dash KSU berapa jauh perjalanan tu, dan perlu melalui dash pengarah JKR Wilayah Persekutuan. Along the way tu berapa banyak wastage yang berlaku, masa orang yang terpaksa buat minit, buat memo, buat laporan, kertas-kertas yang terpaksa digunakan, dokumen-dokumen sokongan. Saya tengok bila sampai kat meja saya cukup tebal. Nak menguruskan kesilapan, sebab tak buat pembayaran, RM6,000. Tapi berapa banyak? Itu ketirisan masa, ketirisan sumber dan sebagainya. Saya kata kenapa? Bukan sebab saya nak lari daripada tanggungjawab, tapi kenapa benda ni patutnya you already paid a perfect salary dengan perks dan sebagainya without a single cent deduction, tapi disebabkan oleh kelemahan you, kos kerajaan bertambah untuk benda tu sampai kepada KSU. Jadi benda macam ni pada saya kita kena ambil perhatian.
Tak boleh kita biarkan, oh okeylah KSU ada kuasa, tanya je lah. Boleh saya nak buat macam tu, alah apa ada 6,000, 15,000 sana. Memang kena bayar pun. Kan, sebab service has been rendered, ya? Barang dah dihantar dan sebagainya. Tapi proses tu, bayang kalau sebulan sampai 10, 15 macam tu, baru satu kementerian. Berapa banyak kementerian, berapa banyak jabatan. Sebab tu leaders dalam perkhidmatan awam kena cakna perkara-perkara seperti ini. Inilah sebenarnya sumbangan kita untuk memastikan dana awam ni tidak ada ketirisan. You may not be popular, but that doesn't matter. Ya, maybe dia rasa tak selesa dengan kepimpinan yang baru, but that doesn't matter. Sebab kita tahu apa yang kita buat adalah apa yang sepatutnya kita buat. Jadi itulah saya hendakkan supaya kepimpinan pelapis perkhidmatan awam ini dan PTD yang dalam banyak keadaan akan menerajui ataupun memegang tampuk pengurusan dana awam, sama ada di peringkat jabatan, kementerian dan sebagainya, selalu berpegang kepada how effective and how well kita menguruskan dana awam, supaya kita boleh memberikan nilai terbaik kepada pemegang taruh, which is government of the day, dan juga rakyat. Di sinilah sebenarnya income tambahan yang kita boleh berikan kepada kerajaan. Seperti saya katakan tadi lah, kalau 300 bilion, 5% ketirisan, you just imagine lah berapa banyak, how many more hospital, how many more doctors, how many more sekolah apa ni, kelas-kelas di sekolah-sekolah. Sekarang ni kelas-kelas di sekolah ada duit untuk buat sekolah je, buat kelas je, meja kursi tak ada. Kan? Saya tahu sebab antaranya sekolah saya dulu. PIBG tulis, hantar email, WhatsApp, minta tolong dana sumbangan belikan kursi meja. Sebab dana yang ada cuma cukup untuk buat kelas je, kursi meja tak ada. Jadi perkara-perkara macam ni lah. Sebab tu dalam konteks pengurusan projek juga, kita sebenarnya bercakap tentang pengurusan dana awam. Tapi yang pentingnya semua yang kita buat adalah berkaitan dengan pengurusan dana awam. Jadi ini benda yang saya telah bayangkan, ketirisan, kerana birokrasi, ya, yang menyebabkan ketirisan itu tidak diperbetulkan. Apabila saya selalu ingatkan dan pesankan kepada pegawai saya bahawa kita ni jangan jadi the office of rubber stamp. Ya, apa yang lalu semua kita lulus. Sampai itulah mesej yang kita beri pada anak buah kita. Tak apa, nanti bos dulu lah, bos dulu. Kita pun tak ada nak ambil masa dan sebagainya, nak meneliti, membaca. Memang benda tu banyak nak kena dibaca, tapi kena baca. Ya, kita ni bila dah sampai peringkat-peringkat macam ni, kita ni will be surrounded by knowledgeable people. Our peers pun knowledgeable, our subordinate pun knowledgeable, our atas kita pun knowledgeable. Tapi yang pentingnya, the question is how knowledgeable kita tu sendiri. Yeah? So that's why apa saja yang lalu di atas, di depan, di atas meja kita ni, kita mesti ambil effort to be knowledgeable about it. Walaupun kita tahu lah ini hal hari-hari kan, tapi at least di peringkat awal learn about it. Contoh dia datang satu file nak minta cuti jaga anak, learn about it. Walaupun harinya kita akan lulus lah, itu dah jadi privilege kan, tapi learn about it. Kelilingnya, limitationnya, situasinya, belajar. Dan datang satu lagi, cuti barak, cuti sakit, learn. Sekali you belajar, then the next one you dah master, tak ada masalah. Tapi kalau you tak belajar, you will rely on other people's brain, you will rely on other people's wisdom, you will rely on other people's judgment. Jadi sebagai pemimpin kepada di dalam perkhidmatan awam, you cannot afford to do that. Yeah? You kena ada your own knowledge. Then you compare what you know, what you understand. Is it similar dengan apa yang lalu di atas meja kita? You must apply your mind. Always apply your mind. Jangan ini biasa. Yang biasa tu tak apa, kita dah familiar dengan tu. Tapi the first time tu kena. Dan kadang-kadang setengah benar every time.
nak kena tengok. Contoh, kalau yang administratif mungkin kita belajar sekali dua, kita dah boleh. Tapi yang lain-lain tu, contoh pentadbiran kontrak ataupun perolehan, kita tak boleh anggap semuanya sama dengan perolehan minggu lepas ataupun kontrak minggu lepas. Nak kena baca, cari red flag yang patut kita ni. Kadang-kadang tertinggal, kadang-kadang terlepas. Ya, dan kita dapati sampai sekarang masih ada lagi kontrak-kontrak yang kita sign tidak protect government dengan sebaiknya. Ada kesalahan, tak boleh denda. Jadi kenapa tak denda? Tak ada clause, tak ada peruntukan. Macam mana tak ada peruntukan? Tak tahu. Ini masih berlaku. Dia berlaku. Saya notice benda ni masa saya mula-mula masuk servis, sampai hari ni masih berlaku. Lepas tu bila tu kena ni, kena tengok kontrak tu. Mungkin tak perlu baca semualah, yang force majeure, arbitration, determination of contract, itu semua tak payah baca pun tak apa, itu standard. AGC dah sediakan dia punya clause dia. Tapi yang unik kepada tu, satu, tugas dan tanggungjawab vendor. Dua, level of services. Tiga, failure to deliver. Empat, penalty. Yang kelima, how do you protect the interest of the government. Walaupun perjanjian tu 20-30 page, you scan aja benda-benda yang penting tu, in order ke tidak? Kalau tak in order, then you bincang balik dengan pegawai berkenaan. Cut and paste, teknologi cut and paste ni memang baguslah, tapi dia juga boleh menjadi satu loophole yang merugikan kerajaan. Kita terlampau taksub dengan cut and paste sampai kan kita forget to apply our mind. Itu masalah yang kita observe lah berlaku, dan saya harap ini semua dapat kita atasi. Ini semua adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan dalam konteks ini, sebagainya saya pun dah sebutkan tadi. Okey, saya ambil kesempatan juga untuk memperkenalkan Kementerian Kerja Raya lah. Kementerian Kerja Raya, kita pun faham Kementerian Kerja Raya ni melalui agensi JKR, CIDB, LNM melaksanakan projek-projek kerajaan lah. Tapi yang sebenar-benarnya yang milik Kementerian Kerja Raya ni adalah yang berkaitan dengan network jalan raya, highway, dan juga infrastruktur yang lain. Yang lain-lain tu macam hospital, sekolah dan sebagainya, itu sebenarnya milik kementerian lain. KKR ataupun JKR hanyalah pelaksana kepada projek-projek tersebut. Tapi itu yang banyak. More than 80% daripada projek-projek yang dilaksanakan oleh JKR itu adalah projek-projek yang dimiliki oleh kementerian lain. KKR ni sebenarnya projek dia lebih merancang network jalan-jalan yang dalam konteks accessibility rakyat kepada peluang-peluang ekonomi dan sebagainya lah. Itu yang yang menjadi. Jadi yang kita buat ni sebenarnya lebih kepada projek-projek jalan, sama ada projek jalan tu projek jalan persekutuan ataupun projek jalan negeri yang mana kita laksanakan bagi pihak kerajaan negeri. Biasanya projek-projek yang besar lah. Ini secara umumnya perkara-perkara yang berkaitan, termasuklah bangunan guna sama persekutuan. Cik Rahimi dulu dia jaga ni bangunan guna persekutuan kan. Semalam pun saya ada mesyuarat dengan syarikat-syarikat konsesi yang jaga bangunan guna sama persekutuan ni. Masa saya di BPS pun saya jaga jugalah bangunan guna sama persekutuan ni. Banyak cerita dan nostalgia ya. Jadi kita jaga bangunan guna sama persekutuan, kita maintain federal roads, jalan-jalan persekutuan ada 18,000 km, 14,000 di Semenanjung, 4,000 lagi di Sabah dan Sarawak, and the numbers is growing lah. Jadi setiap jalan itu perlu diselenggara, sama ada secara preemptif ataupun secara korektif. Sebaik-baiknya secara preemptif, tapi we need a lot of money lah. 14,000 km, we need a lot of money. Kita design jalan kita lebih kurang untuk 7-8 tahun dengan berat yang tertentu, dengan kekuatan yang tertentu. Kalau digunakan secara normal lebih kurang 7-8 tahun, lepas tu kita kena bongkar, buat balik daripada foundation sebenarnya. Tapi that is good only on paper lah, sebab kita tak selalu dapat
peruntukan yang kita perlukan. We need around 2.5 billion every year untuk betul-betul ikut kita punya program kerja itulah, untuk mengelakkan aduan-aduan ni. Aduan-aduan ni berlaku sebab itulah. Sebab bila tiba masa kita tak buat dia punya routine replacement dan maintenance. Jadi dia deteriorate, dia jadi lemah, dia jadi mudah rosak, dan dia jadi potholes dan sebagainya, dan dia menjadi aduan. Jadi kalau sebaiknya kita resolve it sebelum dia menjadi aduan. Kita tahu macam mana nak resolve it before it becomes aduan. Tapi of course kita terikat dengan peruntukan dan sebagainya. Tapi dalam konteks terikat dengan peruntukan itu, kita punya pastikan dalam konteks pengurusan dana awal tadi, kita manage whatever we have dengan sebaik yang mungkin lah. Jadi kemudian kita juga melihat kepada cerun, kemudian perabot-perabot jalan lain seperti papan tanda, traffic light, lampu-lampu jalan dan sebagainya, dan juga hotspots, kawasan-kawasan yang kerap berlaku kemalangan dan sebagainya pun kita lihat juga. Cerun pun kita ada satu syarikat konsesi yang menjaga dan memantau cerun-cerun, dan kita ada lebih 100 spots cerun yang sebenarnya kritikal. Cerun ni sebenarnya elok kalau kita buat secara preemptif. Sebelum dia rosak, kita repair. Bila dia rosak, kos dia sangat mahal. Di Gua Musang 130 juta nak membetulkan cerun. 130 juta. Di yang baru-baru ni di Akademi SPRM Jalan Duta kan, 15 juta nak buat balik. Kos dia, penyebabnya hanyalah ada pipe bocor di dalam tanah. Tapi sebab kita tak boleh kenal pasti bocor tu di mana, ataupun kita tak dapat kenal pasti secara in time. Jadi itulah teknologi ni penting. Jadi saya pun selalu bercakap dengan MOF, dengan pengarah belanjawan, dengan BRO, benda-benda yang bersifat preemptif ini kena diberikan keutamaan, sama ada preemptif dari segi tindakan atau preemptif dari segi teknologi yang kita nak apply. Jadi sebab tu kita minta supaya di cerun-cerun tu kita letakkan alat-alat untuk detect pergerakan moisture of the ni, kita minta. Dan itu yang dibuat di Lebuh Raya Utara Selatan, dia memang pasang benda tu. Sebab they have the resources lah, dan they have to protect their resources. Dia tak mau cerun tu runtuh, kerana dia tahu kalau runtuh they have to spend a lot of money. So dia better invest dengan meletakkan sensor-sensor tu, supaya dia tahu ini dah ada pergerakan yang agak berterusan, dan dia cepat-cepat buat preemptive corrective measure. Itu bagus dia. Dan itu juga lah bagus dan kelebihannya kaedah pengurusan highway kita, di mana pengguna membayar tol untuk memberi jaminan kepada keselamatan, keselesaan dan juga sebagainya. Okey, ini antara projek-projek utama yang sedang dikendalikan oleh Kementerian Kerja Raya. Satunya projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak, 16.6 bilion. Kemudian ada projek lingkaran tengah utama daripada Bentong ke Kota Baru, 7.7 bilion. Kemudian kita ada projek yang berkaitan dengan membaiki sekolah, daif, klinik dan sebagainya lah, around 900 million. Jadi penting untuk kita memastikan di sinilah tanggungjawab. Kementerian Kerja Raya ni dari segi susunan kementerian yang ketiga saya rasa yang mendapat peruntukan pembangunan yang besar lah untuk melaksanakan projek-projek. Yang pertama JPM, yang kedua mungkin KKDW, yang ketiga KKR. Jadi dalam konteks urusan dana awam, this is very critical. Untuk memastikan tidak ada. Di sini lagi banyak, lagi besar peruntukan yang kita kendalikan, lagi banyak risiko keterisan yang boleh berlaku sekiranya kita tidak benar-benar kompeten dalam melaksanakan perkara ini. Okey, saya cuma nak kongsi, saya percaya saudara-saudari, tuan-tuan dan perempuan dah biasa dah dengan projek-projek pembangunan. Cumanya mungkin saya boleh share some of my experience, kebetulannya sama dengan apa yang saudara-saudari ataupun tuan-tuan dan perempuan dah lalui. Sebagainya mungkin berbeza dari segi perspektif saya melihat perkara itu. Dari segi pelaksanaan, antara perkara-perkara yang biasa, yang selalunya sekarang ni projek-projek kalau di KKR yang telah diberikan kepada JKR,
Masih ada 137 lagi projek yang belum mula. 40 daripadanya masalah berkaitan dengan tapak, isu tanah dan sebagainya. Yang lain tu sebab skop projek berubah, BQ dah berubah, mungkin harga dah berubah, jadi perlukan NOC dan sebagainya. Jadi penting untuk kita do it right the first time. Ambil masa sikit dalam conceptualization, planning, design di peringkat kita ni, di peringkat pemunya dan pemilik projek ni, supaya kita benar-benar faham kumpulan sasar yang macam mana yang nak pakai projek yang kita nak laksanakan ni, apakah sebenarnya keperluan mereka. Dan keperluan mereka tu kita kena update dari semasa ke semasa. Jangan kita ambil tahun 80-an punya BQ, kan, kita apply macam tu. Ada tendensi kita ni apply sebab apa? So kita tak apalah, nanti kalau tak betul, kalau silap, kita buat variation lah, kan. Tak apalah, kalau silap tak apalah, kita bagilah EOT. Ini tak boleh. Saya selalu tekankan, just because you ada jalan keluar dalam bentuk variation, dalam bentuk EOT, kan, doesn't give you the right and the open ticket untuk just being, sorry to use the word, cincai. Buat je lah, nanti tak betul kita betul lah, kan. Tak boleh ada macam tu. Saya jumpa banyak yang betul, especially benda-benda yang kita repeat ni. Kita repeat ni, mungkin kita tak tengok. Mungkin contoh dia design bangunan tu dah betul, tapi lokasinya memerlukan penelitian. Kadang saya tegur juga benda tu. Dan ini pun berlaku pada some of my project sebelum saya pergi ke KKR. Dia tak tengok on the ground, kan. Jadi kita sebagai pemilik projek ni kena ambil inisiatif supaya kita punya design itu memang betul, tepat, dengan kehendak, tepat dengan lokasi, tepat dengan saiz tanah, bentuk tanah dan sebagainya. Kita kena preemptively ajak jabatan teknikal yang ni untuk sama-sama pergi ke tapak. Kadang-kadang mereka tak pergi ke tapak pun, dia ambil je contoh, ini klinik klinik kesihatan jenis 3. So dia ambil je daripada contoh-contoh yang dulu-dulu, dia apply. Tapi benda tu sebenarnya ada halangan dan cabaran yang berbeza. Jadi kita kena preemptively bawa, orang JKR, orang alam sekitar, orang GPS dan sebagainya, buat mesyuarat di tapak. Tengok, walaupun tapak tu masih hutan, tapi everybody must have clear picture. Apa sebenarnya the right design, the right work method, the right approach dan sebagainya. Kadang-kadang saya tengok masa yang diberikan, daripada situ juga kita akan dapat tahu what is the tempoh wajar yang kita perlu berikan pada projek tersebut. Satu projek di Pulau Perak 5 kali ke 6 kali EOT. Sebab apa? Tempoh projek siap 24 bulan. Tapi projek tu saya pergi naik kapal Navy daripada TLDM ke Lumut. Naik kapal Navy pun dekat 4 jam. Dia sempadan dengan Indonesia lah. Tempat tu dah lah jauh. Barang-barang kena bawa daripada daratan, besi ke simen ke apa benda kena bawa daripada daratan. Tempat tu sendiri tak ada tempat untuk buat kerja. Dia tak ada pantai. Pulau tu batu. Kemudian adalah tempat-tempat yang ada tu tentera buat dia punya pos. Jadi kontraktor yang dapat kerja tu mula-mula sekali dia kena buat platform untuk buat kerja. Di situ pun dah ambil masa sampai 9 bulan, setahun dan sebagainya. Tambah dengan laut bergelora dan sebagainya, rakit yang bawa barang tak boleh jalan. Jadi benda-benda ni semua melibatkan kepada kelewatan dan tak realistik. Ni yang bagi EOT. Bila bagi EOT, kita membuka ruang kepada kontraktor untuk menuntut dengan kerajaan nanti. Dia kata sebab EOT ni saya rugi. Sebab apa rugi? Sebab actually masa tu saya dah plan supaya saya punya mesin saya sewa 6 bulan. Saya punya pekerja saya nak hire 12 bulan. Barang-barang saya patut sampai sekian-sekian masa. Tapi sebab saya terpaksa lanjutkan tempoh penyiapan, saya punya sewa mesin terpaksa dipanjangkan. Pekerja saya terpaksa bayar lebih lama. Saya terpaksa reschedule barang-barang yang saya beli. Dia akan tuntut. Dia kata saya rugi ni.
Kan patutnya saya invest kos projek macam ni, keuntungan saya banyak ni berdasarkan kepada tempoh yang diberikan. Tapi tak. Contoh Lebuh Raya Pen Borneo, ada satu package, ada pihak ketiga tak dapat menyiapkan, pun macam tu juga. I'm sure dia akan tuntut kemudian bila dah siap nanti. Dia kata saya dekat Pen Borneo banyak masalah yang macam tu. Sebab apa? Sebab pengambilan balik tanah tak siap, tak selesai. Ada 2,000 lot lagi tak habis pengambilan tanah. Sampaikan kontraktor yang kita lantik, dia dah tak ada ruang untuk bekerja dah. Dia kata kami dah tak ada ruang untuk buat kerja dah. Saya dah nak masuk tak boleh, tuan tanah tak bagi sebab pengambilan tak selesai lagi. Jadi dia kata saya dah hire pekerja saya tak buat apa sekarang. Saya tak boleh nak buang dia orang, nanti nak cari susah. So saya kena bayar juga gaji dia orang. Saya dah sewa mesin dah. Saya tak boleh ni sebab nak dapat mesin bukan senang. Kalau saya lepaskan, nanti saya nak lagi kena queue lah. Sebab mesin ni mungkin pergi tempat lain. Mesin tu pula mungkin specialized. So dia kena pegang mesin tu walaupun kerja tak buat. Jadi benda-benda macam ni menambahkan kos. Walaupun kita tak apalah, kita ada EOT, bagilah EOT. Tak boleh. Kita kena tengok kesan dan consequences di sebalik kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada kita. Jadi kalau boleh tak ada EOT. Dan inilah cabaran dia. Macam mana kita nak mengelakkan supaya macam pengambilan balik tanah tadi, macam mana? Adakah aspek undang-undang perlu kita perbaharui? Kan? Kadang-kadang bila kita tengok sekarang ni orang pun dah makin bijak. Ya, bila kita nak buat pengambilan balik tanah saja, dia pun akan challenge kerajaan. Boleh katakan beraturlah pemilik tanah yang challenge kerajaan. Challenge kerajaan ni menyebabkan kelewatan sebab kita tak ada kontrol lah. Ini proses mahkamah. Dan mahkamah biasanya akan berpihak lah. Saya tengok akan berpihak kepada pemilik tanah. Akhirnya kita terpaksa bayar lebih daripada yang sepatutnya. Projek pun dah jadi lewat benda ni. Ya. Dan sekarang pun rakyat kita dah bijak. Bila dia dengar saja kita akan buat projek menteri umum dan sebagainya, dia agak-agak tahu aja tanah dia terlibat, dia pergi convert tanah dia. Kan? Dulu tanah dia pertanian, dia convert kepada bangunan, dia convert kepada industri. Dia letaklah apa-apa supaya justify tanah dia dah jadi kategori bangunan ataupun industri. Menyebabkan anggaran anggaran ataupun peruntukan pengambilan balik tanah tu tak mencukupi. Ini kita kena tengok apa yang patut kita buat moving forward. Ini juga merupakan ketirisan. Ini ada projek kita buat secara berfasa. Fasa pertama buat pengambilan balik tanah, selesai. Tapi fasa kedua, harga tanah akan jadi 3 kali ganda daripada fasa yang pertama tadi. Itu berlaku di Langkawi, Pening. Dibuat cara berfasa. Ini pun nak kena tengok. Bila kita design fasa-fasa projek ni, kena tengok apa kos dan implikasinya. Kalau kita rasakan dia mendatangkan implikasi keuangan pada kerajaan, kita patut lebih berhati-hati. Ini antara perkara-perkara yang perlu kita lihat. Itu juga dengan kelewatan dalam memproses bayaran. Kadang semua dah selesai, tapi bayaran lewat dibuat. Saya sejak 4 bulan di Kementerian Kerja ini, saya rasa hampir 80% daripada persetujuan pegawai pengawal untuk membuat bayaran denda itu saya persoalkan. Saya nak tahu kenapa boleh membawa kepada kelewatan bayaran yang membawa kepada denda. Ini pun sama. Over the years, over thousands of project yang kita dah buat, kalau kita tak uruskan betul-betul, denda yang 8% ni yang kita terpaksa bayar ni amounts to millions. Saya akan tanya satu-satu, kenapa? Kadang-kadang ada kes yang saya dapati tak justify pun kenapa kerajaan yang perlu bayar denda. Sebab kelewatan itu disumbangkan oleh pihak pemilik tanah. Dia yang gagal menyediakan dokumen dia tak tepat, nombor IC dia salah, dia tak ada tunjukkan dokumen support dan sebagainya. Saya kata kenapa pula kalau kesalahan itu di peringkat pihak ketiga bukan kerajaan, kenapa kerajaan setuju untuk membayar? So kita kena persoal, kita kena pertikai. Sebab tu saya kata kita kena be knowledgeable. Kan, bila kita knowledgeable, dia mudah untuk kita melihat the red flags, the black spots, the hot spots, the common mistakes yang selalu berlaku. Because we are already knowledgeable. Walaupun orang keliling kita tu knowledgeable, bila kita pergi, kita ni biasalah, kita pergi kepada kementerian, jabatan, ramai pegawai-pegawai kita yang dah lama kat situ, 10 tahun, 5 tahun, 14 tahun.
surely dia knowledgeable. Tapi kalau kita sendiri tidak knowledgeable, maka dengan mudahnya benda-benda macam tu akan terlepas keterisan kepada dana awam dalam pengurusan projek. Sebab tu kita kena be knowledgeable, kena belajar dengan cepat. We have to learn fast, we have to master fast, and we have to lead fast. Learn fast, master fast, and lead fast. Dan kita tak ada banyak learning curve, kita tak ada learning curve yang panjang. Dalam konteks kita ni, kita kadang diberi assignment setahun, 18 bulan, kadang kurang daripada setahun pun ada. Tapi dalam tempoh itulah kita perlu membuat perubahan, transformasi dan sebagainya, membetulkan yang biasa dan membiasakan yang betul. Ini banyak. Dan ajar pegawai-pegawai kita, mungkin ini bukan kerja kita, tapi kalau kita boleh ada masa buat plan tu sendiri, architecture drawing tu tengok, jangan sampai kesalahan-kesalahan. You baca dalam laporan ketua audit negara kan, kadang ridiculous kan, buka pintu tak kena gaya, kedudukan mangkuk tandas, melucukan dan sebagainya. Kenapa? Nobody care to look into the details. Always pay attention to details. Take time, make time to pay attention to details. Tarik keluar benda-benda yang memerlukan penelitian, letakkan ke tepi, ambil masa dan tengok. Jangan semua kita nak clear, nak sign dan sebagainya. Memanglah anak buah kita dah tag dah, sign kat sini, sign kat sini, sign kat sini. Tapi tengok in between the text tu apa yang sepatutnya kita berikan perhatian dan sebagainya, supaya tidak perlu berlaku variation dan sebagainya, melibatkan kelewatan. Sebab kontraktor dia buat apa yang diluluskan, dia tak tanya pun. Kadang longkang tak bersambung pun dia buat kan. Kat mana projek saya tengok longkang keliling, tengah-tengah ada pokok, longkang tak bersambung sebab pokok ada, tak ada instruction untuk dia remove the tree. So belah sini dia berhenti longkang, belah sana dia berhenti longkang, so longkang tak bersambung, so air tak discharge. Jadi kesalahan. You boleh baca laporan ketua audit negara itu memang tebal, tapi you boleh jadikan your reading during your pastime lah. You masuk, you nak fly kapal terbang ke, sekarang ni senang kalau you nak baca, tak payah bawa tebal tu. You ambil gambar satu chapter ke, half chapter ke, atau bagai you nak baca kan, you ambil gambar-gambar tu, you simpan dalam handphone. Bila you free dalam kapal terbang, dalam kereta, bukalah baca kan, bidang-bidang yang paling dekat dengan apa you buat sekarang, yang bidang-bidang yang you suka nak tahu apa sebenarnya berlaku. Learn from laporan ketua audit negara tu. Bukan laporan yang tebal tu nak kena tahu besok, atau nak baca besok semua atau minggu depan, tak. Tapi always learn something. All the funny things yang berlaku, all the repetitive mistakes yang berlaku. Tahun lepas pejabat sana, tahun ni pejabat ni, tahun depan sampai satu masa nanti kita boleh predict pula, tahun depan mesti pejabat tu pula yang akan buat mistake yang sama. Cannot. Jadi saya fikir itu antara cabaran dan juga perkara yang perlu kita. Ni saya dah sebut tadi, perancangan dan sebagainya. Perolehan, perolehan ni ada macam-macam lah. Tapi perolehan ni setiap satu tu ada kelebihan dan kekurangannya lah. Banyak juga projek-projek yang lewat disebabkan oleh isu perolehan. Kadang-kadang kita lihat direct nego tu macam boleh cepat. Tapi direct nego ni cepatnya part melantik tu je, part nego tu yang lama. Saya ada satu proposal, sebab ini legasi lah. Jadi kerajaan kata teruskanlah sebab dah ada legitimate expectation daripada syarikat itu, kita teruskanlah secara direct nego. Tapi dia punya initial proposal dia, quantum dia 3 kali ganda daripada kadar yang kita guna. Kadar kita guna on average dalam 2,000 lebih kurang, dia punya 6,000. You bayang nak negotiate daripada 6,000 ke 2,000 tu. Kita punya 2,000 tu ada asas, kebiasaan dan sebagainya, market price sebagainya. Tapi dia punya 6,000. Itu hari saya kata pulangkan, kalau tak turun kita tak mulakan negotiation. Betul, tapi menyebabkan projek tu lambat.
Itu dihantar balik tinggal 4,000. Ini nak nego turun sekali ganda. Direct nego ni isu dia tu. Ya, direct nego ni isu dia tu. Tapi kalau kita tak ada jalan keluar lain, seolah seperti dia yang memiliki intellectual property, dan tak apalah. Atau dia the sole distributor daripada dia punya parent company, dan nak buat macam mana? Biasanya benda-benda yang melibatkan teknologi lah. Tapi yang lain-lain tu, kalau setakat nak buat jambatan 500 meter, tak perlu direct nego lah pada saya. Paling tinggi pun pre-queue lah. Kalau open tender ni kadang-kadang orang kata all Tom, Dick and Harry pun pilih masuk, kan? Kadang projek 2 juta lebih je yang masuk, 170 kalau buat open tender. Jadi you imagine lah 170 berapa banyak masa yang terpaksa kita habiskan di peringkat jawatankuasa perolehan tu untuk ni. Pun saya fikir itu dalam konteks pengurusan dana awam juga. Jadi kita kena tengok, jadi mungkin kita kena buat secara pre-queue, hanya yang betul-betul berpengalaman, yang ada kemahiran, yang ada machines dan sebagainya, pernah membuat kerja yang sama. Mungkin itu saja yang kita benarkan untuk masuk. Yang lain-lain tu dia terpaksa cari pengalaman lain lah, pre-queue. Tapi pre-queue ni dia jadi 2 step lah. Step pertama pre-queue, mungkin sebulan 2 bulan dah dapat pre-queue tu, barulah untuk tender, itu pre-queue lah. Kemudian ada satu lagi yang melibatkan kontraktor penyelamat lah, ataupun kontraktor penyiap ni. Kita di JKR kita ada kontraktor penyiap yang memang standby lah. Kalau ada perkara-perkara yang memerlukan pelibatan kontraktor penyiap, kita akan beri peluang kepada mereka untuk masuk proses tender. Ada juga projek-projek yang saya katakan 137 tadi belum ada keputusan daripada Kementerian Keuangan macam mana cara nak buat. Ini pun satu yang menjadi isu dan masalah serta cabaran jugalah dalam itu. Kemudian dari segi pelaksanaan, ini sebelum kontraktor dapat projek, dia yang tak tidur malam. Lepas dia dapat projek, kita tak tidur malam. Ini masalah. Ingat macam mana pun sama. Selagi tak siap, kita yang tak tidur malam. Masalah kita tak tidur malam lagi lama. Dia tak tidur malam sementara proses tender dan sebagainya mungkin 2-3 bulan. Jadi ini kita kena berikan perhatian dan pelibatan dia kena buat. Walaupun kita dah assign SUB pembangunan, KPSU pembangunan, tapi sesekali kita kena share mesyuarat tapak. Sekali kena share. Kalau projek tu 2 tahun ataupun 20-30 bulan, at least 2-3 kali, ataupun you tengok dia punya critical phase dia tu, you check. Kan, untuk menunjukkan seriousness dan juga untuk you be knowledgeable about the project. Yang kita ni Jusa B, Jusa A, terus 3, terus 2 dan sebagainya, cuma chair jawatankuasa tindakan pembangunan kementerian. Kan, apa yang dilaporkan itulah yang kita endorse dan terima. Sebab kita pun tak tahu projek ni tak kat mana, apa rupa yang kita pun tak tahu. So sekurang-kurangnya kick off, kan, ataupun setiap 6 bulan sekali pergi buat. Dan kalau boleh buat spot check. Betul ke dia orang ni buat kerja? Saya pernah buat spot check rumah Perangainan Persekutuan Pulau Pinang, kan, masa saya lah dekat Pulau Tikus tu kan. Bila saya datang, wah, bukan main lagi dengan kerennya, dengan traktornya, dengan apa. Saya nak lalu pun tak boleh. Lepas tu saya datang Pulau Pinang, urusan lain, saya singgah, tak ada orang. Tak ada orang buat kerja. Jadi lepas tu dia katalah macam-macam, minta EOT lah, inilah apa. Dia tunggu hujan turun kan. Hujan turun lah terus minta EOT. Padahal masa tak hujan ini. Sebab tu spot check. Spot check ni akan send the right signal kepada orang-orang yang berkenaan bahawa one of these days the boss will come down and check on you. Bila tak tahu, berapa kerap tak tahu. Tapi one of these days the boss will come and check on you. Message tu kita kena sampaikan dalam pengurusan projek dan juga benda-benda lain, dan juga benda-benda yang dipejabat. Jadi saya fikir supaya kita boleh preempt ataupun mengelakkan perkara-perkara yang berkaitan dengan isu-isu pelaksanaan ini boleh diatasi dengan segera. Kemudian semasa penyerahan, pastikan semua defect-defect itu kita kenal pasti.
dan dilaksanakan mengikut peraturan. Ya, berhati-hati dalam menandatangani certificate of making good defects tu, CMDG tu, kena hati-hati. Make sure semuanya ni, dan juga in releasing performance bond, jangan terlepas dan sebagainya. Kadang-kadang kita terlepas, kita dah release pun kita dapati ada benda-benda yang terpaksa dibuat atau belum dibuat. Itu kena berhati-hati, kena check. Again, semua fasa ini kalau kita turun padang, kita show our face sesekali, dia akan bagi mesej yang berbeza. Tapi kalau kita hanya duduk di pejabat, bukanlah duduk pejabat tu maksud tak buat kerja, tapi kita tak ada the real feeling of what's happening on the ground. Inilah yang akan jadi kebiasaannya. Jadi mendaki puncak perkhidmatan awam ni is not reaping or collecting or enjoying all the privilege. Kita kena get our hands dirty dengan benda-benda yang kita kendalikan, dan things are very much full in our hands. Our plates are overloaded. Tapi it's not about privilege, it's not about status, it's about taking responsibility. Dalam konteks yang saya katakan tadi, always behind your your thinking is about managing public funds. Jadi itulah perkara-perkara yang mungkin boleh saya kongsikan dalam tempoh yang ada ini. Jadi dalam pengurusan projek khususnya, hendaklah kita cuba mencapai satu tahap kecekapan supaya kita boleh menghasilkan sesuatu yang berimpak untuk memastikan tidak berlaku ketirisan, dan objektif projek-projek pembangunan itu dapat dicapai bagi memenuhi kehendak pemegang taruh serta juga rakyat. Sedikit gambaran kepada perkara-perkara yang sedang kita usahakan di Kementerian Kerja Raya dalam sektor industri pembinaan ini, antaranya adalah menggalakkan lagi, meningkatkan lagi penggunaan Industrialized Building System, IBS, kalau bahasa kita pasang siap lah. Ini ada potensi untuk meningkatkan produktiviti, meningkatkan pelibatan rakyat dalam sektor pembinaan dan mengurangkan kebergantungan negara kepada foreign labour. Dan kita ada Building Information System, ini pun sangat penting, di mana all the conflicts antara disiplin dalam pembinaan bangunan itu dapat dikenal pasti di peringkat perancangan, supaya jangan ada pipe lalu dekat bilik KSU tentu. Jadi kalau ada benda macam tu, sistem ni akan dapat detect, dipanggil konflik antara mechanical dan electrical dengan civil. Kadang bila beberapa disiplin ini diletakkan dalam plan itu, tanpa menggunakan teknologi kita mungkin tak nampak. Nanti bila dah siap baru kita nampak, kenapa dia macam ni atau tak bersambung, antara pipe ni dengan tu tak bersambung, atau wire ni dengan tak bersambung. Kalau kita detect at that stage, akan melibatkan banyak redo of works, hacking lah dan sebagainya, dan kontraktor akan claim additional time, additional cost dan sebagainya. So BIM ni very important. So kita dalam perancangan untuk meluaskan lagi dan mewajibkan lagi penggunaan BIM ini dalam dalam projek-projek kerajaan dan juga dalam projek-projek swasta. Kemudian pendigitalan pembinaan ini termasuk penggunaan AI, robotik. Di China ada satu bangunan 30 tingkat 100% dibina oleh robot. Tiling, wall, elektrik, lift dan sebagainya, semua by robot. Very interesting, still undergoing, dan itulah the future of construction industry. Dan dalam rancangan Malaysia ke-12 dan seterusnya, kita akan cuba untuk menyemarakkan lagi dan mempertingkatkan lagi, dan the new breed of future leaders in civil service. Saya harap pendigitalan, pemodenan ini menjadi sebahagian daripada you punya agenda dalam pengurusan projek-projek kerajaan dan juga secara umumnya pengurusan dana awam. Jadi saya fikir di situ saja dahulu daripada saya, dan sekiranya ada apa-apa soalan bolehlah saya cuba berikan respon berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang ada pada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatlah, seterusnya ada sesi soal jawab. Ada apa-apa soalan yang boleh kita ajukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
how do you manage political driven and contractor driven project escalation? Can you give some tips? Of course, kita sebagai penyewa ada limitation. Kita ni bukan orang kata diktator atau autokratik dan semua orang kena ikut cakap kita. Tapi kena ada yang pentingnya walaupun dia driven by political, pertamanya you kena test whether whatever driven politically is something that within the framework of what we want to do. Contoh macam sekarang ni orang suka nak propose buat highway kan, sana highway, sini highway, sana highway. Dekat Kementerian sekarang ada 9 ke 11 proposal highway baru. Kita tak minta pun, it's unsolicited kan, dan kadang-kadang kita tahu ada belakang tu siapa dan sebagainya. Tapi kita selalu fall back kepada kita punya perancangan sebagai asal untuk kita advise political master dan sebagainya, whether proposal itu adalah satu yang wajar kita buat, wajar didahulukan, ataupun kalau kita nak buat, how best to be done. Contoh sekarang ni ada 4 highway daripada Puchong nak pergi Kampung Kerinci, dia panggil Pintar. Ni ada Skyway daripada Gatri nak pergi Kampung Kerinci juga. Ni ada SKL nak menelusuri Sungai Kelang pun nak pergi KL juga kan, dan beberapa lagi. Jadi kita kata ini unsolicited, tapi kita di kementerian ada Highway Network Development Program 2030. So we always check back dengan kita punya perancangan secara menyeluruh. Sebab itu penting untuk kita ada blueprint, work program for the next few years. Jadi kita tahu, kita dah think about it, very detail, dapatkan pandangan daripada pihak-pihak yang mempunyai pengetahuan dan sebagainya. Adakah blueprint, plan strategi dan sebagainya. Itu akan selalu menjadi satu yang boleh menjadi kita fall back to untuk kita menilai dan advise kerajaan whether proposal-proposal yang datang itu tidak kira datang daripada mana pun akan wajar dilaksanakan, perlu diberi priority atau tidak. Itu pendekatan yang biasa kita akan buat. Kita cuba untuk tidak orang kata if we have to say no, we have to say no in a nice way. Itu satu art yang kita kena perlu belajar. Dan kadang-kadang seperti having blueprint, plan strategi, dua program itu penting untuk kita fall back, katakan bahawa we are rational, kita tak ada apa-apa interest, but for the good of moving forward, this is what we advise, which makes in essence meaning no. Itu pendekatan yang kita boleh buat. Mungkin ada soalan-soalan lain lagi? Tidak. Saya buka sih. Ya, buka sini kita cakap kita jalan ada rugi sebab company yang ada motivation untuk complete project. Jalan kita kena buat apa tu rugi dan biasanya kita project siap pada masanya. Apa pandangan sisi highway? Adakah PPP ni boleh adakah kita boleh buat lebih banyak projek PPP sebab nak mengatasi isu yang EOT nak komplit sebagainya. Walaupun of course nak suka dia semua ada EOT lah, tapi because of pandemic Korea ada tu sih. Tapi saya rasa banyak projek kita yang komplit on time. Pandangan tu sih. Ya, again PPP ataupun menggunakan dana kerajaan itu bergantung pada sama ada we did that project atau not. Itu yang pentingnya. PPP ke, BOT ke dan sebagainya itu adalah method. Dan kalau kita rasakan bahawa method itu boleh menyelamatkan kita dari keterisan, kerugian ataupun track record di balik, dan kita boleh gunakan itu sebagai satu kaedah lah. Tapi bergantunglah juga dalam konteks keseluruhan komitmen kerajaan dan sebagainya, sebab itu ada perlukan balancing, berapa banyak yang kerajaan boleh komit dalam bentuk PFI, PPP dan sebagainya, berapa banyak yang kerajaan boleh komit dalam bentuk DE dan sebagainya. Dia bergantung pada situasi dan keadaan semasa juga lah. Tapi BOT pun ada juga yang yang selain daripada pandemik tu, ada juga satu lagi highway tak buka, patut dah buka dah 2 bulan lepas, tapi katanya bulan 9 baru siap kan. Sekarang ni dah minta EOT keempat kan. Jadi dalam tu pun ada EOT sebenarnya. Cumanya sebab dia
diselubungi ataupun wrap nicely dengan cara concession. Concession period itu lama, 30 tahun, 40 tahun. Jadi tak nampaklah macam itu tak siap kan. Tapi ada sebenarnya IOP dan sebagainya, itu ada kelewatan kontraktor yang dilantik semula ditamatkan, itu semua ada dalam tu. Tapi sebab di dalam ruang lingkup kos yang ditanggung oleh projek komponen, jadi taklah ketara sangat dari segi kerugian itu kan. Jadi kerugian itu mungkin dia tak berbalik kepada kerajaan, sebab masa kita design concession agreement tu semua dah dari masukan. Jadi kalau ada kelemahan sana sini, dia have to absorb. Berbanding dengan projek-projek ini, kalau ada kelemahan dan sebagainya, kadang it's not provided for dalam perjanjian kontraktor tu. Jadi dia ada ruang untuk fallback kepada kerajaan untuk recover whatever losses dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Datuk Seri, rakan-rakan sekalian. Saya Azman kepada ICU, dan kebetulan Datuk Seri untuk Malaysia, saya pernah kerja dekat JKR, Kementerian Kerja Raya dulu, bahagian dasar dan antarabangsa. Dan kebetulan juga saya pernah jadi CEO dekat developer punya company lah. Dan bila saya tengok dari segi isu yang dibangkitkan Datuk Seri tadi itu, saya pernah cakap juga lah dengan KSN. Sebab bila KSN datang ke Penang tu, dia tanya macam mana apa kita punya projek. Saya kata kat dia, Tan Sri, kalau Tan Sri nak tanya saya jawab, saya ikhlas. Saya kata, saya jujur-jujurnya. Dan Tan Sri boleh tengok isu yang kita bangkit hari ini. Tan Sri tengok balik for the last 10 or 15 years, kita masih cakap benda yang sama lagi. Saya kata, that's the problem sekarang ni yang kita kena tengok balik. Adakah kita nak repeat the same mistake? Sebab method kita tak ubah, kita masih guna method sama. So kalau kata kita nak ubah, kita kena guna method yang baru. So dalam konteks ni saya setuju yang macam Datuk Seri tunjukkan tadi, iaitu penggunaan new technology. So kita kena guna technology as game changer, ya. Dan dalam konteks ni saya nak kongsi juga masa saya di Kementerian Kerja Raya itu. Kebetulan tadi Datuk Seri cakap pasal Pembonium. So Pembonium, kalau kita saya tak tahu sama ada pegawai KKR atau telah maklumkan Datuk Seri tak, ni nak kongsikan rakan-rakan kenapa pentingnya kita kena ubah cara kerja kita dan kita kena go for new technology. Apa yang saya nak kongsikan ni ialah dari segi penggunaan BIM yang Datuk Seri cakap tadi. Kita ada satu stretch, kita buat satu package dekat Sarawak, betul siap saya, kita guna BIM. Dan bila kita guna BIM, mungkin rakan-rakan ni kadang-kadang ramai mungkin tak berapa faham sikit BIM. Dan hari itu masa saya pergi ke belanja, bila reporter tanya kita, apa itu BIM? Kita nak cakap kat reporter, kita tak boleh cakap apa bahasa yang tu jaga. Tidak, dia pun tak faham, dia nak report pun dia tak tahu. So kebetulan masa tu Datuk Asri, CEO KE, CIDB, masa kita duduk di bilang, kita nak jawab macam mana ni dekat reporter ni. So kita KE tu bila saya faham, kita jawab macam ni lah. Dia jawab itu ialah contoh bila BIM ni, bila kita nak buat rumah, kita buat dalam bentuk digital dulu. Ya, bila kita buat dalam bentuk digital, kita boleh masuk dalam rumah tu, berjalan dalam rumah tu, dan kita boleh tengoklah. Macam Datuk Seri cakap ni clashes tu. Dan kita masuk, kita tengok clashes tu, kita selesaikan semua, tengok everything order, dan sehingga kan kalau kita dalam BIM tu, kita boleh susun ni perabot-perabot kita ni, layout tu kita boleh susun. Kita susun ni, cantik tak? Dan kita ubah. Oh, gini okey, dah nampak semua cantik. Dan kadang-kadang kita boleh sampai, kita boleh tengok kalau kita dalam satu bilik tu, berapa orang boleh masuk. Kita boleh buat juga. Ya. Yang ni yang kita buat di Pembonium dan satu fasa tu, kita dah berjaya selesaikan Datuk Seri pada ketika itu 3,000 lebih clashes. Dan sekiranya kita tak guna BIM pada ketika itu Datuk Seri, kita terpaksa extend projek tu selama 10 tahun. Dan because kita guna itu juga, kalau kita convert dalam $, kita dah berjaya jimatkan 157 juta pada ketika itu. Dan kita berjaya dapat award dekat London because of that program. Itu yang saya nak kongsi satu lah dengan ni dan semua. Dan saya rasa kita sekarang kena move forward toward that technology. Kalau tidak, kita akan berlaku macam ni Datuk Seri. Hari-hari kita cakap pasal projek lewat, tak siap,
dan macam-macam lagi, ya. Dan satu yang saya tertarik juga bila Datuk Sri cakap tadi, bahawa kita banyak ketirisan. Dan saya baru di Penang ada satu projek, kita nak buat jalan. Bila nak buat jalan, berlaku masalah pengambilan balik tanah. Dan pengambilan balik tanah, bila saya masuk, dah 1 tahun tak selesai. Dan bila 1 tahun tak selesai, saya tanya kat dia orang, macam Datuk Sri cakap, dia boleh claim, berdasarkan kontrak dia boleh claim loss and expenses. Because 1 tahun lebih dia tak boleh selesai pengambilan balik tanah, kita terpaksa bayar, government terpaksa spend extra money 6.7 million. Datuk Sri bayangkan kata 6.7 million, macam-macam kita boleh buat. This is a big issue. Dan dalam konteks ini yang kata, yang saya setuju juga, macam semalam kita bincang dari segi leadership. Bukan saya nak naikkan apa nama saya pula. Sebab kita ICU ni kita kena ni. Kita punya kerja lah, troubleshooting. Dan kebetulan saya bawa benda ni, mula saya bawa di peringkat pegawai tu, tak selesai. Dan last saya kata saya tak ada solution lah, saya terpaksa pergi jumpa CM sendiri. So bila saya jumpa CM, saya cakap kat CM, kalau kita masih lagi tak selesai masa isu pengambilan balik tanah ni, government have to spend extra money because contractor will claim the loss expenses 6.7 million. Dan pada ketika itu saya pun terkejut juga, dia ambil immediate action. Next week tu dia panggil Lancome, dia terus lulus dan selesai masalah pengambilan balik tanah. So dalam konteks ni Datuk Sri, saya nampak a lot of issue dalam konteks ni, dari segi orang kata birokrasi dia, dari segi macam Datuk Sri cakap tadi pegawai tu tak ni, dan dari segi leadership. So yang ni yang mungkin kita nak kena tengok Datuk Sri dalam konteks pengurusan projek. Dan lagi satu yang saya nampak juga bila kita tengok tu, pegawai SO tu kadang-kadang pun dia orang kata tak competent enough lah. Dan saya ingat Datuk Sri Zuhari dulu, dalam masa saya di Kerajaan Raya itu, dia tetapkan syarat siapa nak jadi SO, dia perlu attend kursus special course. Dia lulus baru dia boleh jadi SO. Kalau tidak. Ini saya pengen itu mungkin apa boleh dapat komen kepada Datuk Sri. Terima kasih. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, leadership and also catch your hands dirty, itu semua penting. Kemudian mencari-cari baru lah untuk buat. Kalau kita repeat the same process and expect the same outcome, that's ridiculous lah. It's not going to happen. Kemudian kena tengok juga dalam apa-apa yang kita hadapi, cabaran, masalah dan sebagainya. Kalau kita petik daripada buku The 7 Habits of Highly Effective People, dia ada satu komponen yang dia bercerita tentang circle of influence and circle of concern. Yang di luar tu adalah ekosistem. Yang mana kita divide masalah ni within our circle of influence atau circle of concern. Kalau circle of influence, maksudnya kita gunakan semua apa yang ada pada kita untuk membetulkan keadaan di situ. It is within our power. Individually, independently kita boleh buat. Dengan pasti. Ini ada lagi yang tak boleh kita selesaikan. Dia panggil circle of influence. Yang ini kita kena get our counterparts. Kementerian lain, jabatan teknikal, AGC, get together, drive the change, drive the new way of doing things. Jangan generation after generation bercakap punya sama. But nobody start to get the wheel rolling. Jadi kita lah yang sepatutnya jadi agent of change, supaya benda-benda yang di dalam circle of influence itu kita selesaikan, dan yang di dalam circle of influence itu pun kita cuba cetuskan pembaharuan. Itu yang saya fikir. Dan kemudian sebagai future leaders, sokonglah apa-apa yang nak dibuat oleh kerajaan. Contoh IBS, kita punya dasar projek-projek kerajaan lebih 10 juta, kena pakai IBS, at least score rating dia 70. Alhamdulillah sekarang ni dah sampai ke peringkat 91% projek kerajaan 10 juta dan ke atas dah mencapai skor 70. Jadi kita mungkin nak pergi lebih jauh. Tapi ada juga KSU yang tulis surat supaya diberikan pencarian. Ini tak sewajarnya berlaku pada saya. Kita mesti sokong, keep pushing. Jangan kita signing dengan developer, dengan kontraktor dan sebagainya. Kita dah keep pushing. Cari cara dan sebagainya supaya kita boleh champion dan menjayakan apa-apa yang telah diputuskan oleh kerajaan. Dan kepada yang akan memegang
tempat-tempat yang berkaitan dengan urusan projek pembangunan, urusan dana dan sebagainya. Sokonglah usaha-usaha kerajaan yang bersifat investment, digitalization, IBS, BIM. Ini saya mau tulis buat pada KSP, minta tolong tingkatkanlah harga komputer yang kita nak guna untuk BIM ni kan, di CKR. Dia letakkan satu kadar yang sekarang ni tak boleh lah, sebab teknologi dah tinggi, software dah mahal, license pun dah mahal. Kalau kadar tu kita kekalkan, kita akan dapat second best. Kalau kita live dengan second best tools, we are not going to be the best. Jadi besok bila tuan-tuan, saudara-saudari memegang jawatan-jawatan yang macam tu, fokus kepada benda-benda yang nampak mahal, nampak macam tak ada impact yang immediate, tapi that's a good investment. Dan dalam konteks kerangka ekonomi madani, kita kena fokus pada investment yang macam tu. Pertama, supaya kita boleh move forward dengan cara dan kaedah yang baru. Kedua, kita boleh menghapuskan isu-isu yang kita duk cerita generation by generation. Dan yang ketiganya, kita boleh pastikan kita push agenda ekonomi madani itu ke arah landasan itu. Otherwise, it's easy to spend money, but at the end of the day, what is the meaning of spending it? Jadi 7 billion, 4 billion dan sebagainya. What's the meaning of that? To spend money is easy, to achieve your KPI for 99% of a budget expenditure, OE, DE dan sebagainya. That one is easy. Tapi yang susahnya is to give value and meaning to whatever you spend. Dan whatever you approve bagi setengah-setengah pegawai yang akan memegang keputusan yang penting. Jadi saya fikir itulah respons saya kepada yang dibagikan. Dia tak bagi lah. Okay, nampaknya kita dah selesai lah hampir ke penghujung rancangan untuk pagi ni, sesi pagi ni. Dan saya nak buat rumusan pun, Dato' Sri dah buat rumusan tadi, very expertly put. Just to recap, daripada sesi pagi ni kita dah dapat perkongsian mengenai pengurusan projek awam. Dan in all, I think macam Dato' Sri kata tadi lah, value creation is important. You have to create meaning. Dan on top of that, impact lah kan, impact through teknologi dan juga segala penggunaan sistem-sistem yang sedia ada to drive our country for the betterment of the nation. Jadi itu saja. Terima kasih Dato' Sri di atas kesudian untuk bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Dan saya juga nak jemput bahagian Datuk-Datuk, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan untuk menjamu selera lah sebelum ke sesi seterusnya. Terima kasih. Projek masjid kat Pabina. Projek pertama sebab selama 300 hari. Sebab utility tak jadi. Proses mengenali utility tak selesai. Jadi kadang benda tu di luar. Dia projek besar pun saya tengok masalah. Jadi kita tengok tiada satu lah. Tapi yang penting tiada satu tu bila kita dapat, kita kena drive ke solution. Aku dia harapkan mesyuarat tindakan pertama sudah sekali kan, dia harapkan sendiri chair ni mesyuarat apa yang tengok whoever saya kata kita tak ada sungguhkan sebab kita punya circle of influence dan circle of option. Kadang that circle of influence tu belongs to somebody else. Sebenarnya dia banyak tanggung untuk dia bagi SS kan supaya benda tu boleh move. Itulah benda-benda tu biasanya ada solution.
tak boleh dia secara auto kan. Dan tentu dia ada limitation dia harus how far and how high dia can go kan. Tapi dia itu kontraktor yang betul-betul nak meneruskan projek. Jadi akan kontraktor yang supaya dia menjadi projek itu cara ibarat. Jadi kamu kertas. Jadi pagar pun kata ada isu minta pun buat appointment. Dia pun satu belajar lama dah satu. Dalam tahun. Itu apa? Lagi dalam tahun. Bikin buat tidak ya. Saya buat itu siap. Tapi itu dia financing. Berapa persen? Dia dah saya skor kena melakukan pengamatan bawah OCPC itu dan di dia pun tak mesti masalah ini apa dah ada barang naik tapi biasa kalau dia begini itu dah boleh buat Suraya bukan tu yang lain.